Anda bersama kami dalam rancangan Sahabat Bertanya, sebuah podcast soal jawab soalan-soalan kehidupan dan agama yang ditujukan kepada Ustaz Abdul Hafiz bersama kami, iaitu hos anda Indra Sahib, Ijat Koki dan Eric Pipul, meneroka mencari jawapan intisari yang menusuk ke jiwa. Assalamualaikum semua. Yo. Malam ini kami akan freestyle doh. Dengarkan ya kawan-kawan. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric Pipul, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda bersama kami dalam podcast yang gila lagi bermanfaat yo. Bersama kami iaitu hos anda, saya Indra Sahib dan saya Izzat Koki. Saya Eric Pipul dalam podcast Sahabat Bertanya. Macam okey ya? Meletup. Teringat sama underground dulu Aku bukan apa je. Aku tadi nervous Nervous. Sebelum aku nak rap tu, aku nervous. Ni first time aku rap tau. Jangan takut. Kalau takut aku pun takut. Bukan apa, aku nervous pasal aku kalau rap depan kau, depan Ipul, tak kisahlah, kita members kan. Ini aku rap depan ustaz sih. Jadi ustaz boleh pertikaikan sama ada ni boleh diteruskan kita apa whether ni ada DP hukum kan, elah dia semua. Tapi benda ni macam hukum dia harus gitu. Ya ke? Ada cakap music is haram. Ya, memang kita ini kalau masuk pada bab ni luas lah. Aku rasa semua nak kena bungkus lah lepas ni. Lebih baik jangan masuk lah. Jangan. Okay. Hold dulu. Yeah. Okay, jadi without further ado, okay, kita nak introduce, nak memperkenalkan iaitu ustaz kesayangan kita, iaitu Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya ustaz. Ahlan wa sahlan. Kaifah halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Kaifah halukum kau pakai. Ni masih tasrif ni tangan. Aku ingat orang Arab saya duduk sebelah aku Ipul. Tak aku apa kalau aku ustaz berbual Arab. Dia tu je tak boleh berbual. Tak, engkau Ijat, aku recognize kau punya bahasa Arab. Memang Arab tulen. Dia sarap tulen. Kau tak tahu cerita Ipul kalau bawa bahasa Arab dah sarap ke tak? Tak lah, sebenarnya Arab aku pun sebenarnya itu pergi sama juga. Kaifalukum itu je lah. Itu je modal kau. Kaifalukum ana bi khair wa antum bi khair. Alhamdulillah. Sekarang toilet pun tak tahu cakap apa. Okey, masya-Allah, kami lagi sekali nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz kita kerana sudi bersama kita, jejaka yang gila, jejaka yang suka bersantai, tapi dalam masa yang sama kita 3 jejaka suka menuntut ilmu. Itu yang paling penting sekali ya. Talibun. Yes. Jadi Ustaz, izinkan kami bertanya kepada Ustaz kerana kita ada beberapa soalan daripada penonton kan, kerana daripada bab solat kita yang lepas nampak gaya macam tak putus-putus daripada soalan tentang bab solat lah. Jadi kalau banyak lagi kalau satu soalan kita charge $2 dah banyak ke? Tak banyak lah. Kalau satu soalan charge 1 kopi, Apple pun dah happy apa. Tu sal. Cover dia punya breakfast. Tapi okey lah, banyak soalan masuk kan, kita pun dapat ilmu. Tapi okey. Tapi ni for real for real. Kita 3 ni patut beruntung kerana kita 3 ni dapat menjadi wasilah. Itu perantaraan kan, bagi orang yang menuntut ilmu-ilmu ini ataupun bagi orang yang menginginkan kefahaman dan ilmu ini. Kita ini setakat menyampaikan je. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita pun adalah sisa-sisa baki kan daripada tempias-tempias dia. Insya-Allah aku doakan. Amin. Itu yang kita inginkan betul. Pasal aku pusing kat Ijat pasal aku tengok dia yang paling tua kat sini kan. Jadi aku nak kena kasih dia respect sikit lah. Betul Ijat. Betul. Aku terima je dari aku.
Harap-harap Dia ada lagi yang tua, cuma tak nampak. itu dia alam gaib tadi, alam gaib. Ini insider joke ke apa? Pendengar mesti keliru apa orang berbual ya. By the way, kita ada orang yang kelima dalam studio kita, tapi kita tak nak menonjolkan dia. Takut kalau kita tonjolkan dia di khalayak depan orang ramai, kan, takut kita semua akan lari daripada studio ni tau. Tak, kalau dia depan kamera, memang dia tutup semua. Cover lah, tak nampak. Siapa kat belakang tak nampak weh. Tak nampak. Sorry to say lah kan. Tapi kata-kata kau pedas saya. Kata-kata kau pedas tau. Memang dia dah train lah. Okay, without further ado, izin dengan saya Ustaz. Saya nak tujukan kepada Ustaz soalan yang pertama. Salam Brother Indra. Dia tanya pada aku lah. Salah orang ni tanya. Tak apa. Ni brother ni. Brother juga. Okey, bolehkah kita berwuduk dalam keadaan tak berpakaian? Contoh, lepas mandi. Oi, jenis suka tak pakai baju apa? Ini betul-betul lah, aku pun boleh jawab. Tapi Sekali naikkan nama. Tapi setahu aku, macam Jenny, macam brother ni dia tanya kan, dia at least berwuduk tak pakai baju tau. Kan, tak pakai, mungkin dia tak pakai apa-apa lah. Aku can assume dia bogel lah mungkin kan. Tapi kalau Ipul dia suka bogel kat living room dia tau. Kalau Ipul dia tu buat soalan ni sambil soal dia sambil bugil. Oh, ini dahsyat dia. Orang tua daripada perut mak korang dah pakai baju. Okay. Alright. Jadi kita nak tujukan soalan ni kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam yang mulia ini untuk sama-sama kita kongsi ilmu lah. Kita alhamdulillah kita dapat ilmu pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat memberikan manfaat, insya-Allah. Setelah kita dapatkan ilmu, kita memberikan manfaat kepada yang lain, alhamdulillah. Jadi soalan yang ditanya adalah, bolehkah seseorang itu dia mengambil wuduk dalam keadaan dirinya itu tidak berpakaian? Jadi jawapan untuk soalan yang diberikan itu fuqaha ataupun ahli fiqih membahaskan. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fiqih, itu tidak ada syarat yang mana menjadikan wuduk itu sah, yang mana kalau seseorang itu tidak berpakaian lalu dia mengambil wuduk, itu tak termasuk pun daripada syarat sahnya wuduk seseorang itu mesti berpakaian ataupun menutup aurat. Jadi bila fuqaha membahaskan perkara ini ataupun dijawab oleh ahli fikih, mereka mengatakan harus. Hukumnya adalah harus. Bila seseorang itu dia mengambil wuduk dalam keadaan dia tidak berpakaian. Cuma ini mungkin boleh kita khususkan kalau dia tu sendirian. Jadi kalau dekat masjid tu tak boleh lah. Walaupun hukumnya harus. Jadi kalau dia nak ambil wuduk tidak berpakaian, misal kata sebab apa, tempat yang terbuka untuk orang ramai, kemudian orang ramai boleh melihat auratnya dan sebagainya. Sebab aurat ini adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup. Kalau misal kata dia sendirian, contohnya dia setelah dia mandi, kemudian dia nak mengambil wuduk. Setelah dia mandi, dia nak mengambil wuduk dalam keadaan tidak berpakaian. Itu para fuqaha mengatakan hukumnya adalah harus. Jadi bila kita mengatakan harus, artinya apa harus ini? Harus ini hukumnya boleh lah. Boleh dia mengambil wuduk dalam keadaan tidak berpakaian. Seperti mana kalau misal kata dia nak mandi dalam keadaan dia itu tidak berpakaian. Itu kalau dia sendirian di dalam tandas atau tempat mandi, itu hukumnya adalah harus. Akan tetapi kita perlu ingat adab. Jadi bila kita baca dalam kitab-kitab karangan ulama-ulama silam kita, contohnya Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun di dalam kitab Bidayatul Hidayah contohnya. Jadi disebutkan beberapa adab ketika kita berada di dalam kamar mandi dan sebagainya. Disebutkan ada adab ketika kita berwuduk dan sebagainya. Iaitu apa, sayugianya ataupun selayaknya ataupun sebaiknya kita menjaga adab kita. Kerana apa? Wuduk ini adalah satu ibadah. Satu ibadah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita faham bahawa dia itu adalah satu ibadah, jadi kita lakukan dalam keadaan sempurna yang mampu kita lakukan. Dalam keadaan sempurna yang mampu kita lakukan. Saya teringat satu kisah. Itu kisah yang berlaku ke atas
Al-Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, seorang cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Al-Imam Husain ataupun Sayyidina Husain ini bin Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali adalah suami kepada Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ini adalah anak kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali ini pernah dilihat ketika dia mengambil wuduk itu, dilihat mukanya itu dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Seperti ada kekuningan ataupun seperti seorang yang takut dah. Jadi ditanya, ya Ali Zainal Abidin, kenapa kamu ketika nak mengambil wuduk, kenapa kamu dilihat takut, teramat takut sangat? Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, adakah kamu tahu siapa yang akan aku jumpa sekarang? Yakni siapa yang akan aku bertemu, siapa yang akan aku bermunajat dengannya. Jadi sebab itu kata para ulama, di antara cara seseorang itu nak mendapatkan kekhusyukan contohnya di dalam solat adalah di luar solat itu dia menjaga adab-adab, contohnya ketika berwudu dan sebagainya, adab masuk kamar mandi dan sebagainya, agar dia memperolehi khusyuk di dalam solat. Jadi apa yang nak ditekankan kat sini adalah adablah, kita menjaga adab dan sebagainya. Jadi seharusnya untuk kelengkapan ibadah kita itu, kita laksanakan wuduk dalam keadaan kita menutup aurat. Ni kalau menutup aurat ni, kalau kita keluar daripada tandas mandi pun juga menjadi satu tanda tanya juga Ustaz. Yes, kerana masyarakat kita ni ada ni how say macam habit kan, tabiat. Bangsa keluar daripada tandas mandi ni suka berpakaian seperti apa dipanggil tu? Seperti Tarzan. Seperti Ipul. Berkemban. Ada yang berkemban Ustaz, ada pakai seluar pendek, tak berpakaian baju. Walaupun yang disaksikan itu adalah keluarga mereka sendiri. Tapi mungkin Ustaz boleh berikan satu pembahasan yang lebih lanjut bagi bab ini. Kerana ini ada kena-mena juga dengan pada aurat dan Ustaz. Betul. Jadi kalau kita lihat pembahasan para fuqaha, contohnya aurat di luar solat, aurat di luar solat ataupun di dalam solat itu sudah jelaslah dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh kita. Namun apa yang disebutkan oleh ulama-ulama kita ataupun ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab yang biasa kita belajar dan sebagainya, itu kadang bukan bermakna. Contohnya kalau kita di luar solat, walaupun batasan aurat misalnya kata kita dengan mahram dan sebagainya, itu contohnya lelaki antara pusat dengan lutut. Tapi ini bukan bermakna contohnya bila kita berhadapan dengan ahli keluarga kita yang mana mereka itu adalah mahram, contohnya seperti ibu kita ataupun kakak kandung kita, itu kita dekat rumah misalnya kata dalam keadaan kita tak berpakaian ataupun kita hanya tutup antara pusat dengan lutut sahaja, tapi atas kita tak tutup secara sempurna. Itu termasuk daripada kelengkapan ataupun kesempurnaan kita menjaga adab kita bersama ahli keluarga kita dan sebagainya. Mungkin tak disenangi bila kita hanya menutup antara pusat dengan lutut, tapi hanya menutup antara pusat dengan lutut. Jadi untuk menyenangkan ahli keluarga kita dan sebagainya, itu kita tutuplah semampu yang mana kita mampu untuk tutup. Itu adalah adab lah, dari segi adab ataupun penyempurnaan. Ini satu perkara yang penting Betul. Walaupun adik-beradik lah kan. Tapi kalau aku tak sudi nak tengok Ipul tak pakai baju boleh muntah saya aku. So far aku tahu dia jaga. Dia selalu pakai baju butterfly kat rumah. Tapi baju butterfly aku pun takut tak ada saiz untuk dia Sampai gitu sekali. Butterfly besar je. Tengok kapal saiz semakin meningkat bro. Macam slim ni. Itu tangan tu semakin meningkat, semakin berlebar tu. Okey, jadi korang tak ada soalan lagi apa? Tak ada lah, continue soalan tu. Asyik aku je. Terus. Tak lah, tadi since Indah dah buka topik pasal berwuduk ni kan, ada kena-mengena dengan, kalau kat rumah kita dengan secara lazimnya kita ambil berwuduk dekat dalam tandas. Mungkin ramai di kalangan masyarakat kita di kalangan masyarakat kita, ramai yang masih belum mengamalkan macam mana adat-adat Islam masuk dan keluar tandas. Mungkin Ustaz nak jelaskan pasal anda macam pernah terdengar lah dalam tandas tu sendiri ada
Ada makhluk ipul. asing ni lah. Yang jantan dan yang betina kan. Itu yang selalu buat kacau kat dalam. Tapi yang kunsa tak ada. Ada juga kunsa Beijing Itu tak ada. Yang herannya kat manusia dia ni. Okey, silakan. Okey, jadi kalau kita lihat dalam adab-adab ketika masuk kamar mandi ataupun masuk ke dalam tempat tandas lah ataupun tempat buang qada hajat dan sebagainya, itu para ulama kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah dia ada meletakkanlah beberapa adab untuk kita jaga. Adab ini adalah penyempurnaan seperti mana saya sebut. Kadang ada perkara-perkara yang sunnah lah yang mana boleh kita perolehi pahala bila kita melaksanakan perkara-perkara tersebut. Jadi antara adabnya itu ataupun antara sunnah yang diletakkan dalam kitab-kitab fiqh ataupun dalam kitab-kitab adab, itu ketika seseorang dia nak masuk tandas dan sebagainya, itu dia langkah dengan kaki kiri. Langkah dengan kaki kiri. Jadi kenapa dia melangkah dengan kaki kiri ketika masuk? Kerana tandas itu secara ghalib ataupun secara kebiasaannya adalah tempat yang kotor. Jadi bila dia itu adalah tempat yang kotor ataupun dia bukan tempat yang mulia, maka kita disunnahkan didahulukanlah kaki yang kiri ketika kita masuk ke dalam tandas itu sendiri. Kemudian sebelum kita masuk itu ada beberapa doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Contohnya sebelum kita masuk tandas, kita disunnahkan untuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi ini adalah syaitan-syaitan jantan, dikatakan maknanya seperti itu. Wal khaba'ith, iaitu syaitan-syaitan yang betina. Kerana dikatakan oleh para ulama, tempat yang seperti itu ataupun tempat yang mana terhimpunnya kotoran-kotoran, itu adalah tempat pengumpulan syaitan-syaitan dan juga jin dan sebagainya lah. Sebab itu kata para ulama, bila kita masuk ke dalam tandas, kita dah baca doa, dah masuk, itu dianjurkan ataupun disunnahkan untuk tidak kita berlama-lamaan ketika berada di dalam tandas, kerana itu adalah tempat pengumpulan syaitan ataupun syaitan-syaitan ataupun jin-jin dan sebagainya lah, makhluk-makhluk yang tidak baik. Sebab itu bila kita sudah selesai mengqada hajat ataupun selesaikan hajat kita di dalam tandas itu, cepat-cepat kita keluar. Jadi ada sebahagian orang kadang lama sangat, katanya dapat ilham dalam tandas contohnya. Ada budak tu ada kat sini. Dia kalau cari lirik lagu dia ada kat sini. Saya tak nak tengok pun, tak dapat ada. Dia kuat main handphone Ustaz. Dalam toilet dia kuat main handphone. Fitnah. Siapa dia? Siapa yang macam Tak tahu. Aku tak tahu. Jadi jangan berlama-lamaan sangatlah dekat dalam itu. Jadi kadang ada orang, maaf kata kadang ada orang isap rokok, kadang lama, kadang rokok tu rokok apa? Rokok kretek katanya. Kretek. Lagi lama. Itu lagi lama. Ustaz, itu orang yang isap rokok kretek pun saya kenal. Orang dia ada kat dalam sini. Ada kat sini dalam studionya Seekersness ni. Tapi memang saya tak nak elak-elak lah. Saya kalau buang air besar pun main handphone juga lah. Saya jujur orangnya. Saya jujur. Saya buat saya cakap. Saya tak ada. Dia tu tak nak mengaku lagi. Pak, kau makan dalam toilet kau tak cakap. Itu antara adab lah. Sebelum kita masuk, kita baca doa. Kemudian bila kita sudah selesai qada hajat kita ataupun selesaikan perkara-perkara di dalam tandas, bila itu kita habis, kemudian cepat-cepat kita keluar daripada tandas. Jadi bila kita keluar daripada tandas, itu kita dahulukan contohnya kaki yang kanan. Sebab apa? Bila kita nak langkah, kita nak langkah pada tempat yang bersih contohnya. Jadi disunnahkan untuk melangkah dengan kaki yang kanan. Kemudian kita membacalah doa. Contohnya doa ketika keluar daripada tandas, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba annil adha wa'afani, dan lain-lain daripada riwayat-riwayat yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, maaf since Brother Ijat kita ada bring up about this topic, saya ada satu saya tak tahu ini myth ke ataupun hakikat yang sebenarnya. Iaitu dulu saya kecil-kecil bila saya kecil-kecil, pakcik saya masih ingat ni, pakcik saya dia pernah mengatakan kepada kita, bila nak masuk tandas tu tutup kepala kan. Jadi kita budak kecil, kita ikut je lah.
dan kita ada sebahagian daripada saudara-saudara saya yang menanya kepada dia, mengapa nak kena tutup kepala, kan? Dia punya jawapan tu agak pelik sikit juga. Nanti takut jin duduk kat kepala kau. Sebenarnya dia tak cakap jin berak kan. Tu jin pakai tuncit. Aku tak takut kalau jin duduk kepala aku. Aku takut kalau engkau Epul duduk kat kepala aku. Okey, mungkin Ustaz boleh huraikan pada bab itu, Ustaz. Okey, itu sebenarnya adalah apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita ataupun orang-orang lama bila kita kecil dan sebagainya. Kita digalakkan bila kita masuk ke dalam tandas. Kadang kita lihat alhamdulillah di rumah-rumah kita di Nusantara ni, Malaysia, Singapura, hampir-hampir setiap tandas mungkin ada disediakan selipar, alas kaki boleh kita masuk, ataupun selipar dan sebagainya. Dan kita diajar mungkin sejak daripada kecil, sama ada kita di madrasah ataupun di luar madrasah, oleh ibu bapa kita, teman-teman kita, pakcik-pakcik kita, untuk kita bila masuk kita tutup kita punya kepala. Jadi apakah hikmah dianjurkan? Itu bukanlah kita katakan itu satu sunnah, hatta di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu sebagai salah satu daripada adab lah yang tadi kita tak sebutkan bila kita masuk dalam keadaan kita menutup kepala. Dan menutup kepala ini sama ada dengan tangan kita contohnya, ataupun kita menggunakan kain, ataupun kita sediakan kufiyah dan sebagainya. Untuk mencari hikmah di sebalik kenapa kita tutup kepala itu belum dijumpai lagi lah. Itu belum dijumpai lagi, cuma disebutkan dalam kitab-kitab adab ataupun kitab-kitab adab-adab ketika masuk tandas dan sebagainya. Itu antara perkara yang dianjurkan lah untuk kita tutup kepala kita. Oh, Masya Allah. Kira perkara yang baik lah ni. Macam Ustaz cakap, ada kaitan dengan agama jugalah. Aku betul-betul lah ingat jin akan duduk kepala aku. Tapi dulu kau tutup kepala pakai apa? Baldi? Tak. Tak. Aku pakcik, aku masih ingat lagi pakcik aku mengatakan, kalau tak ada headdress ataupun songkok ke apa, masuk, tutup dengan tangan. Jadi kita budak kecil, aku rasa dia bodoh dengan kita lah. Kita masuk dengan dua tangan ke atas kepala kita, gini kan, macam surrender punya position ke tak? Habis macam mana nak sisi? Tak ada, masuk. Bila nak masuk je lah. Bila nak masuk je, baru kita letak tangan kat kepala. Lepas tu dah free and easy lah kira. Takkan all the way kat dalam toilet gini. Tak kepala. Okay. Ada sebahagian daripada ulama juga ada sebut lah antara hikmah kenapa ditutup kepala. Tapi ini anda baru jumpa dia punya nas ataupun fawaid dia. Cuma ini adalah pandangan dia sendirilah. Cuma tak boleh kita kata ini adalah tepat dan sebagainya. Contohnya kalau misalnya kata kita masuk, contohnya hikmah ketika seorang masuk dalam tandas, ketika di Nusantara ini gunakan selipar dan sebagainya, itu mungkin diajarkan kepada kita ketika kita kecil untuk mengelakkan daripada najis ataupun kita terbijak najis dan sebagainya. Itu. Masya Allah. Ini semua ada kena dengan kebersihan lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terjawab juga soalan ni. Dah hampir berpuluhan tahun aku pegang ni soalan. Kau clear tak pun? Kau jangan nanti malam balik mandi pakai shampoo dengan pakai songkok. Songkok yang wangi. Songkok yang bersabun. Jangan main. Jadi ada satu kisah ulama tempatan kita dah meninggal, dah wafat, masyhur. Jadi dia ini adalah antara ulama yang suka sedekahkan songkok. Jadi dia ni songkok ini orang ambil berkat dengan songkok dia. Kerana kesalehan yang ada pada dirinya dan sebagainya. Jadi dia dengan adat kebiasaannya itu selalu berikan songkok kepada orang lain. Jadi ada satu ketika dia nak masuk dalam tandas, dia pekik kepada anak dia di luar, mana songkok aku, mana songkok aku. Jadi anak dia ingatkan, anak dia kata, semua abah punya songkok, semua abah dah sedekahkan. Sekarang dah tak ada songkok lagi. Masya Allah. Itu menunjukkan apa kita dapat dari kisah itu. Ulamanya, kegigihan mereka, semangat mereka menjaga satu-satu sunnah, menjaga satu-satu adab. Walaupun kita nampak benda tu kecil dan sebagainya, tapi mereka tu sangat-sangat menjaga. Subhanallah. Ajib. Masya Allah. So ingat tau, masuk kaki kiri, keluar kepala dulu. Tak ada. Aku pernah nampak Epul masuk tandas. Dia masuk tandas bukan dengan kaki kiri, Jad.
Dia dua kaki dia lompat itu. Tak ada. Dia masuk tandas, handstand, tangan kiri dia masuk dulu. Jangan main-main. Handstand. Kau memang nak join sarkis dulu. Kau tengok. Ni malam dia panas Ni malam dia panas aku rasa. Tak nak cakap. Next question please. Okay brother. Alright. As you wish my sir. Alright. Your wish is my command. Yeah. Okay, jadi kita akan tanyakan kepada Al-Fadil Ustaz, iaitu soalan yang kedua. Salam Ustaz. Kita seorang Kalau seorang ini selalu solat pada last minute, waktu lagi-lagi waktu subuh, bangsa 2 minit nak syuruk atau terbangun lepas syuruk, so subuh macam mana? Memang orang ni dah usahakan bangun pagi, memang susah betul lah. Jadi ni ada soalan daripada brother kita. Aku pun tak tahu dia berbual bahasa apa kan. Ni soalan masih okey. Aku pernah tanya kawan aku kan. Kau tak solat dah? Oh, nanti aku balik aku satu kali kadak semua. Betul-betul ni kisah betul tapi ni subuh punya soalan biar Ustaz jawab. Betul lah. Ni pasal ni soalan aku rasa semua ramai orang ada melalui kesusahan ini. Jadi mungkin kita berikan laluan kepada Al-Fadil kan, ustaz kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah, soalan ni mungkin walaupun kita nampak macam simple dan sebagainya, tapi banyak berlaku perkara seperti ini. Contohnya kadang orang bekerja pada malam hari, penat sangat dan sebagainya, kemudian bangun pada waktu subuh lambat. Dan waktu subuh ini dikatakan oleh para ulama antara waktu yang mana mujahadahnya itu lebih lah. Waktu subuh ni walaupun dia hanya 2 rakaat sahaja, tetapi itu adalah antara waktu yang mana seseorang itu perlukan mujahadah, ataupun kita panggil dia perlukan kegigihan yang amat tinggi, kemudian semangat yang tinggi dan sebagainya untuk melaksanakan solat subuh pada waktunya. Itu amat sukarlah. Tapi jadi tahniah bagi mereka yang alhamdulillah sudah istiqamah melakukan solat subuh, kemudian berjemaah lagi melakukan solat subuh. Bagi mereka yang masih terlepas subuh dan sebagainya, gigihkan, niatkan untuk bangun subuh, azamkan, tanamkan niat untuk bangun subuh pada waktunya, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT bantu kita semua, insya-Allah. Amin. Masya-Allah. Jadi daripada soalan yang ditanya, jadi member kita ataupun brother kita ni dia kata selalu solat pada last minute waktu lagi-lagi waktu subuh. Jadi melaksanakan solat itu, kita seperti mana yang kita tahu pada waktunya itu adalah satu kewajipan dan haram, ataupun kita panggil berdosa lah bila seseorang itu dia melambat-lambatkan solatnya itu bila dia tidak mempunyai keuzuran. Apatah lagi kalau dia sengaja melambatkan solatnya sehingga keluar waktu dengan tambah keuzuran dan sebagainya, itu hukumnya dia berdosa. Kemudian dikatakan dalam satu matan Sahibul Zubat, dia kata la udhra fi ta'khiriha illa li naumin aw jam'in aw iqrah, illa li sahin aw naumin aw jam'in aw iqrah. Kata Sahibul Zubat, itu tidak ada keuzuran bagi seseorang itu melambatkan solat, kecuali bagi orang yang terlupa dengan syarat-syaratnya, ataupun orang yang tertidur dengan syarat-syaratnya. Kemudian kerana jamak takhir itu dibahaskan dalam bab musafir, fiqh musafir, ataupun kerana ikrah, misalnya kata dia dipaksa dengan syarat-syarat tertentu dalam paksaan, sehingga dia perlu untuk melambatkan solat daripada waktunya. Selain daripada itu, kalau misalnya kata tidak ada keuzuran dan sebagainya, dan dia melaksanakan solat pada akhir waktu, sengaja melambat-lambatkan dan sebagainya, itu hukum dia berdosa. Apatah lagi kalau waktu itu sudah keluar daripada waktu yang seharusnya dia melakukan solat, berdosalah dia melakukan perkara seperti itu. Jadi soalan dia itu, misalnya kata dia solat, adakah sah ataupun tidak solatnya? Jadi bila kita lihat dalam soalannya itu, bangsa 2 minit nak syurut, tetap kita katakan tetap wajib bagi dia itu untuk melaksanakan solat pada waktunya itu, walaupun lagi 2 minit misalnya kata dah nak syuruk, lagi 2 minit misalnya kata nak keluar daripada waktunya. Sama ada solatnya itu terjadi ataupun solatnya itu adalah solat tunai ataupun solat qada, selagi dia dapat melakukan 1 rakaat di dalam waktu subuh, walaupun rakaat yang kedua itu berada di luar waktu ataupun sudah masuk waktu syuruk, misalnya kata, itu dinamakan solatnya itu tetap solatnya itu tunai. Solatnya itu tunai. Jadi walaupun dia dapat 2 minit misalnya kata, walaupun misalnya kata dia hanya 1 minit lagi nak keluar daripada waktu,
tetap diwajibkan baginya itu untuk melaksanakan solat. Kalau solatnya itu dia dapat 1 rakaat di dalam waktu, maka dinamakan solatnya itu solat tunai. Kalau misalnya kita tak dapat 1 rakaat di dalam waktu, maka dinamakan solatnya itu adalah solat qada. Dinamakan solat itu bukan tunai lah, solat qada. Jadi dalam hal keadaan seperti ini, kalau misalnya kata dah habis waktu, contohnya orang kadang dia penat dan sebagainya, jadi dia tertidur misalnya kata, dia tertidur, lalu dia bangun, dah syuruk. Jadi apa yang perlu dia buat? Yang perlu dia buat adalah dia melaksanakan solat. Walaupun sudah terkeluar daripada waktu. Cuma solatnya itu bila kita kata dah terkeluar daripada waktu, dia tak dinamakan solat ada. Dia dinamakan solat qada lah. Dia tetap wajib untuk qada dia punya solat. Cuma menjadi pembahasan lah di kalangan para fuqaha, adakah wajib dia qada ataupun dia lakukan solat bila sudah keluar waktu itu, adakah wajib baginya untuk qada dia punya solat itu secara langsung ataupun dia boleh lambatkan dia punya qada. Itu lihat pada keadaan kalau dia tertinggal solatnya itu dalam waktu itu, adakah kerana uzur ataupun kerana bukan kerana keuzuran. Jadi kalau dia itu bukan kerana keuzuran, itu wajib bagi dia qada secara langsung. Jadi bila dia buat contohnya, misal kata dia tidur di dalam waktu, dia tidur dalam waktu dan dia ada sangkaan yang kuat, contohnya dah masuk ni waktu subuh, kemudian dia kata penat lah, saya nak tidur, dan dia ada sangkaan yang kuat bahawa dengan dia tidur ini dia akan menjadikan solat subuhnya itu bukan di dalam waktu. Artinya apa? Dia akan bangun di luar waktu subuh. Maka ketika itu kata para ulama, kalau dia tertidur dan mengambil waktu sampai terkeluar waktu subuh, maka itu adalah tidur yang tidak diberikan keuzuran. Maka bila dia bangun, dia kena bersihkan diri dia, kalau kotor dan sebagainya, ambil wuduk, kemudian dia kena wajib qada segera. Tapi kalau misal kata dia tidur sebelum waktu, dia tidur sebelum waktu, walaupun misal kata dia tahu bahawa dia ni kalau tidur sebelum waktu subuh ni, confirm tak bangun. Confirm tak bangun. Tapi bila bangun, dah keluar daripada waktu. Ini kata para ulama antara keuzuran. Seseorang itu tidur, sebab tu saya sebutkan tadi, tidur itu termasuk daripada keuzuran tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi bila dia bangun daripada waktu, dia dikira seorang yang diberikan keuzuran. Maka wajib baginya qada tak? Tetap wajib baginya untuk qada, tetapi alat tarahi. Itu tidak secara langsung. Boleh dilambatkan. Boleh dilambatkan. Kalau dia nak segerakan pun boleh, Ustaz? Segerakan itu disunnahkan bagi dia. Tidak wajib. Tidak wajib disunnahkan baginya untuk qada segera. Faham. Ni sedangkan kita membahaskan tentang bab ini, Ustaz. Izinkan saya bertanya, Ustaz. Mungkin sahabat kita ni mungkin ada kesusahan untuk bangun subuh, kan? Mungkin Ustaz boleh nasihatkan tak, kan? Kepada secara umum lah, apakah perkara-perkara ataupun tips-tips, kan, yang mana kita boleh mudah untuk kita bangun pagi ni, Ustaz? Bangun subuh ni, lebih-lebih subuh, bukan pagi, subuh. Jadi soalan yang baru Bro Indra kita bacakan, alhamdulillah, tips-tips untuk kita bangun pagi ni, mengingatkan kita semua kepada guru kita semua, Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, ketika kita menuntut ilmu di Rubat Tarim di Hadramaut. Alhamdulillah, dari antara nasihat yang diberikan ataupun perkara yang sangat-sangat dia anjurkan, dia galakkan kepada murid-muridnya ketika berada di sana adalah bangun pada waktu pagi dan melakukan solat subuh kalau boleh berjemaah pada waktunya. Jadi dia berikan tips lah, seperti mana guru-guru kita itu dia berikan tips bagaimana untuk kita mudah bangun malam. Antara tips yang diberikan adalah kalau kita tidak ada apa-apa selepas solat isyak, kita tidur. Jadi kalau tak ada apa-apa perkara yang boleh kita panggil menyibukkan kita ketika kita solat isyak, dah tak ada apa-apa, tak ada pembahasan ilmu, tak ada berjumpa kawan dan sebagainya, kita tidur awal. Jadi insya-Allah bila kita tidur awal, insya-Allah kita akan bangun pada waktu yang awal lah. Dianjurkan oleh para ulama itu kalau kita dapat melakukan solat malam pada setiap malam. Kalau boleh kita lakukan 2 rakaat sebelum solat subuh, kita bangun pun, itu pun adalah perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Waktu-waktu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala
ijabahkan ataupun terima kita Ajib. punya doa. Kemudian antara perkara tips yang boleh membantu kita adalah kita qailulah. Qailulah ni apa? Qailulah ni adalah tidur yang sekejap. Tidur yang sekejap sebelum waktu zuhur ataupun selepas waktu zuhur. Mungkin dalam 10 minit ataupun selepas solat zuhur kita tidur 10 minit ataupun 15 minit. Itu insya-Allah dapat membantu kita untuk kita bangun pada waktu malam, dan insya-Allah bila kita bangun pada waktu malam kita sambunglah untuk kita solat subuh pada waktunya. Kemudian antara perkara yang mungkin boleh bantu kita, kata guru-guru kita adalah bila kita tidur itu jangan ada perkara-perkara yang dapat ganggu kita. Sekarang ni perkara banyak benda yang mengganggu kita, bahkan melambatkan kita. Dulu kita contohnya misalnya kata lepas waktu malam, lepas solat isyak kita akan tidur. Lepas tengok TV kadang pukul 10 dah tidur, pukul 11 dah tidur. Tapi ada satu benda yang ganggu kita banyak pada hari ini adalah inilah gadget kita, smartphone kita ni. Dengar tu pun. Ini adalah benda yang baik. Banyak perkara benda-benda positif boleh kita dapat ilmu dan sebagainya. Tapi kadang dia melambatkan kita daripada kita punya tidur. Kadang kita tengok video ataupun Facebook dan sebagainya. Apple kalau tidur malam Ustaz, kan? Apple kalau tidur malam dia peluk dia punya smartphone dia. Dia peluk, dia cium, dia kilatkan. Tapi saya kenal dia Ustaz. Dia malam dia tak tengok handphone. Oh, insya-Allah. Handphone tengok dia. Dia faham lah. Tapi bukan nak cakap apa lah. Aku pun ada kenal satu member ni juga. Pukul 2-3 pagi pun dia masih like kau punya post Apa tu? Ada. Aku tak nak cakap je. Kita sangka baik lah. Sangka baik. Mungkin dia nak tahajud juga kan. Nah, Ustaz, ni ada soalan ni tadi pasal subuh. Terima kasih atas kongsian kan. Guru Ustaz ni dah kongsi kan tip-tips macam tidur lepas isyak ni kan. Kadang kita asyik fikir tidur lepas isyak je tu macam hubungan kita dengan Tuhan ni putus. Rupanya kalau kita ada niat untuk subuh, masya-Allah itu adalah satulah tabiat ataupun niat yang baik Yeah. Jadi misal tu Ustaz, kalau kita tidur selepas isyak jadi kita tiba-tiba bangun sebelum subuh. Jadi dah nak masuk subuh lah, lagi 10 minit tu. Boleh tak kita solat tahajud kan? Jadi kalau kita lihat tadi disebutkan pada awal daripada jawapan yang tadi ditanya adalah sangat digalakkan lah bagi seseorang itu selain dia melakukan solat-solat yang diwajibkan ke atasnya pada 5 waktu itu seharusnya ataupun selayaknya dia menambah lagi ibadat-ibadat sunnah. Jadi antara ibadat-ibadat sunnah adalah solat pada waktu malam. Jadi bila seseorang itu, kata para ulama, apakah yang dinamakan solat tahajud? Solat tahajud ni adalah solat-solat sunat yang dilakukan setelah seseorang itu tidur, setelah dia melaksanakan solat isyak, walaupun sekejap. Jadi selepas solat isyak dia tidur walaupun 5 minit ataupun 10 minit. Bila dia bangun, solat yang dilakukan selepas dia tidur, selepas melaksanakan solat isyak, itu adalah apa? Itu orang kata itu adalah solat tahajud. Dan solat tahajud ini hukumnya adalah sunnah lah, dan dia adalah antara sunnah-sunnah yang digalakkan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menghidupkan malam. Jadi kata para ulama, walaupun kita dapat melakukan semampu kita dapat lakukan 2 rakaat misal kata. Dari 2 rakaat itu jadilah dia itu solat sunat tahajud. Itu boleh kita usahakan lah. Jadi macam mana kita nak bantulah diri kita ni, macam mana kita nak mudah untuk bangun pada waktu malam. Jadi kita boleh sambung daripada tadi. Contohnya tidur pada waktu awal, jangan ada benda yang dapat mengganggu kita. Kemudian antara yang disebutkan oleh para ulama untuk memudahkan kita bangun awal sebelum waktu subuh itu adalah kita apa yang tak disebut kita kurangkan makan pada waktu malam. Jadi bila waktu malam contohnya lepas pukul 8 ataupun 9 dan sebagainya, ataupun kata sebahagian daripada teman-teman kita itu 2 jam sebelum kita tidur, make sure kita dah kosongkan kita punya perut. Jangan beratkan kita punya badan ini dengan makanan-makanan yang berat. Okey, kerana apa? Dia boleh memberatkan kita untuk kita bangun pada waktunya. Dan antara faedah yang paling besar kata para ulama adalah untuk memudahkan kita bangun pada waktu malam, kita dapat solat subuh pada waktunya adalah meninggalkan maksiat. Jadi apa jua maksiat dan sebagainya dari kita punya penglihatan, pendengaran kita ataupun percakapan kita ataupun hati kita, misal kata kalau kita tak senang dengan orang dan sebagainya, kita maafkan dan sebagainya, insya-Allah dengan azam kita insya-Allah
kita akan bangun tepat pada waktunya, insya-Allah. Oh, bagus. Ustaz, maaf saya pasal ni benda ada banyak soalan kan. Jadi saya rasa kita ambillah peluang ini untuk kita meneroka dan mendalami bab ini. Jadi izinkan saya Ustaz. Saya pernah kami sering kan diajarkan oleh guru-guru kita kan untuk membaca doa ini kan sebelum kita tidur. Iaitu Allahumma aiqizni fi habbi sa'ati ilaik. Jadi terjemahan dia adalah, ya Allah, bangunkanlah aku pada waktu yang engkau paling cintai untuk aku bangun dan melakukan ibadah. Jadi ini feedback yang saya dapatlah kerana kita banyak bersembang kan dengan members yang lain. Jadi mereka mengatakan mereka sudah mengamalkan ini doa lama. Tapi ada kala juga mereka tetap miss tak bangun subuh, tak bangun tahajud kan. Jadi tertanya, maka hati mereka ni tertanya, itu adakah Allah tidak mencintai aku untuk aku bangun pada waktu itu kan. Jadi ini satu perkara mungkin kita jadikan satu wadah untuk kita berdiskusi lah Ustaz. Jadi itu sebenarnya adalah ujian lah bagi seseorang bila dia tidak dapat melaksanakan solat pada waktunya walaupun dia sudah usaha. Contohnya daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi, memang dia tak lakukan dan sebagainya, tapi Allah telah menentukan baginya untuk tidak bangun pada waktu tersebut. Namun janganlah dia sedih dan sebagainya, dan anggaplah ini sebagai satu ujian, yang mana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallah idza ahabba 'abdan", itu Allah Subhanahu wa taala, itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta bagi seorang hamba itu adalah dia menguji hamba tersebut. Walaupun dalam perkara seperti ini. Jadi jangan dia menganggap bahawa perkara ini adalah perkara yang menjadi tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak suka, ataupun Allah tidak sayang, ataupun Allah tidak cintai dan sebagainya. Walhasil dia dah lakukan perkara-perkara yang dianjurkan, dia meninggalkan maksiat dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang sangat digalakkan, dia dah usaha dan sebagainya, tapi masih lagi tidak ditentukan untuk dia bangun pada saat-saat yang dia suka, saat-saat yang mana orang-orang salihin dan sebagainya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan sebagainya. Dia masih lagi dianjurkan bagi dia jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan niat yang baik di dalam dirinya. Itu seperti orang kata apa, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Dia walaupun dirinya itu tak boleh bangun pada waktu, tapi jangan sampai dia menggalakkan, dia meninggalkan nasihat kepada orang lain untuk bangun pada waktu dan sebagainya. Kerana apa? Man dalla 'alal khair, siapa yang menunjukkan kepada satu-satu kebaikan, itu insya-Allah dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan, insya-Allah. Masya-Allah. La tahzan. Masya-Allah. Ni malam kan kita cubalah amalkan apa yang Ustaz dah nasihat. Masa sekejap lagi kita nak tidur. Besok nak bangun subuh. Pul, aku tengok engkau dari tadi senyap je, kau tak kencit apa? Korang kalau betul susah sangat nak bangun subuh kan. Okey. Aku dah macam terfikir lah ni kan, kira kan. Aku nak buka satu bilik besar ke atau mana dapat sewa kan Ustaz kan. Siapa yang nak bangun subuh kan, sila kira pergi sana. Tapi saya sediakan lah apa-apa. Saya akan rental orang semua apa? Rental apa? Tengok first ikhlas. Ikhlas dulu. Lama-lama second class. Lama-lama ikhlas. Tapi nanti dia tahu lah macam mana dia nak bangun kan. Tapi boleh lah, insya-Allah lah. Kita sekarang alhamdulillah zaman sekarang kita ada alarm clock dan sebagainya. Tapi tak ada Ustaz. Ada orang alarm clock bom, ada orang alarm clock bom pun tak boleh bangun Ustaz. Itu dahsyat. Saya tak nak tunjuk lah. Saya nak tunjuk, tapi kalau saya dah tunjuk ke sana Ustaz, Dia arrow dia pusing-pusing. Saya gini je, saya dah bangun. Lembut je. Makin lembut makin cepat dia naik. Kita boleh kongsi tips apa dengan diorang. Jadi macam kita suruh makan apa malam, kurma sebiji je.
Kurma sebiji. Madu pagi. Oh, madu. Cek burger. Ini masalahnya. Kita kadang macam tadi Ustaz mengatakan elakkan daripada makan makanan yang berat pada waktu malam. Ini satu perkara yang susah sekali untuk kita elakkan. Tapi itu tak apa orang kata apa, ada sebahagian orang kadang dia makan pada waktu malam, makanan yang dia makan tu berat-berat tapi tetap dia bangun pada waktunya. Sebab apa? Sudah menjadi kebiasaan. Macam saya juga tu. Sudah menjadi kebiasaan. Sebab tu Aku bukan apa Aku macam nak siku je kat sebelah ni. Makan macam mana? Okay. Ustaz silakan. apa sebahagian orang-orang soleh itu di negeri mereka itu, di mana orang-orang soleh ramai itu, mereka praktikkan, biasakan anak-anak mereka. Jadi bila bapa misalnya kata yang soleh dia bangun pada waktu malam lakukan solat tahajud, dia akan kejut anak dia yang sedang tidur. Tapi bukan anak dia masih bayi dan sebagainya, dia kasih mainan untuk main pada waktu pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dan sebagainya. Jadi bila anak ini balik dan sebagainya, anak ini sudah terbiasa. Sampai dia meninggal dunia daripada dia balik. Sebab tu sebahagian orang soleh tu dia kata, sejak aku balik sampai aku meninggal dunia, ini tidak pernah aku meninggalkan solat tahajud. Masya Allah. Tahajud. Dia punya timing dah memang gitu. Timing dia memang dah biasa macam itu set. Jadi dia sebenarnya body clock lah Ustaz Betul. Latihan pada body clock kita lah. Kita dah manjakan badan kita sangat. Betul. Orang yang sibuk sangat ikut 8 to 5 punya kerja. Sebab tu lah. Engkau nasihatkan orang pandai Standby ni hari pukul 2 pagi aku call kau. Pukul 3 pagi aku suka mainan. Bukan makan tau, mainan Mainan. Makanan mainan ni rasanya. Burger plastik. Masya Allah. Jadi yelah, memang ini satu perkara yang saya rasa pun ramai orang juga mencari kesedaran, dan ada yang sudah sedar, berikhtiar, mereka hampir-hampir hampa dengan perkara ini. Jadi message kepada semua, termasuk kami juga, jangan putus harapan. Seperti mana Ustaz mengatakan, rahmat Allah tu luas. Betul. Jangan putus harapan. InsyaAllah cuba. Kita sangka baik dengan Tuhan. InsyaAllah. Amin. Macam Ustaz juga kadang aku berbual. Aku keliru tadi. Ustaz kat sebelah tu, Ustaz kat depan ni dia. Aku bukan apa Epul. Aku nak check dengan Muiz ada nama dia tak ada. Aku bukan apa Epul. Minggu lepas dia angkat Ustaz habis-habis tau. Minggu ni dia mengaku diri dia Ustaz. Aku panas dia tau. Aku panas dia. Lepas ni dia siap. Kadang nak tunggu orang puji lambat, kita puji dia. Puji diri sendiri. Mana aku tuliskan syair lah untuk kau. Okey Ustaz, ni oleh kerana ada peluang lagi bab solat ni kan. Ana rasa nama soalan ni memang soalan solid goal sikit. Wow, silakan. Dah bersedia. Cuba kasih bunyi sikit. Alright. Bunyi sound tu. Bukan yang macam kau punya. Oh, aku punya. Okey. Ustaz, ni soalan dia Ustaz. Saya ni kononnya lah ni orang tu saya baca soalan Saya Ustaz, selalu saya solat kan, tapi saya tak khusyuk Ustaz. Jadi saya rasa macam sia-sia solat saya. Jadi saya tak nak solat lagi Ustaz. Jadi dalam hukum ni, khusyuk tu macam mana Ustaz? Kalau saya solat tak khusyuk, tak valid ke? Jadi tu soalan saya Ustaz. Khusyuk bab khusyuk ni. Aduh. Pasal gangguan banyak. Kadang kat rumah tengah solat bunyi TV. Itu gangguan jin tu kat kepala otak kau. Kau nak khusyuk macam mana? Macam Saidina Umar kena cucuk pun tak sadar ke apa? Cerita Saidina Umar Kau jangan sama-sama. Kau jangan sama. Baik-baik tau. Khalifah dulu yang ada cerita. Khalifah dia Sayyidina Ali. Saidina Ali. Kau mentang-mentang dah kata Umar series. Naikkan nama kau je. Engkau mentang-mentang duduk sebelah Ustaz. Tapi betul pun ada Khalifah. Betul ada. Itu tengah khusyuk tengah solat dua dia. Betul. Get your facts right. Kawan, ingat history, okey? Jadi macam mana Ustaz soalannya macam itu? Kalau kita lihat dalam rukun-rukun solat, alhamdulillah kita dalam kitab-kitab fiqh ataupun kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, alhamdulillah khusyuk ini dia tak termasuk daripada rukun-rukun solat. Berarti apa, kalau seseorang itu dia solat cukup syarat-syarat, kemudian dia menjauhkan dirinya daripada perkara yang dapat membatalkan dia punya solat, kemudian sempurna dia punya rukun-rukun yang perlu dilaksanakan ketika dia solat, itu bererti solatnya itu sah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi bila seseorang itu dia melaksanakan solat cukup syarat-syarat, rukun, kemudian dia jauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang dapat membatalkan solatnya, walaupun dia tidak khusyuk,
di dalam solat. Dari segi hukum, adakah sah solatnya ataupun tidak? Kita mengatakan bahawa solatnya itu sah. Itu khusyuk itu walaupun dia tak khusyuk, walaupun sepanjang dia solat, misal kata dia solat 20 tahun ataupun 30 tahun, dia memang tak dapat khusyuk di dalam solatnya itu tetap kita mengatakan solatnya itu sah. Cuma adakah sempurna solatnya ataupun tidak? Walaupun sah, kadang sah solat seseorang tapi kadang tak sempurna. Contohnya bila mana tak sempurna, contohnya kurang kekhusyukannya itu di dalam solat, kurang hadirnya hatinya itu mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu berada di dalam solat, di mana ia menjadi penyempurnaan sama ada solatnya itu solid ataupun tidaklah. Jadi kata para ulama, walaupun khusyuk ini tidak menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun yang ada dalam solat, namun dia menjadi penentu sama ada solat kita ini sempurna ataupun tidak sempurna. Adakah solat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita, walaupun kita tak khusyuk, tapi ini bukanlah sebab kita meninggalkan solat secara keseluruhannya, tidak. Sebab tu itu hari kita dah sebut, kalau kita tak dapat lakukan satu-satu perkara itu secara keseluruhan, janganlah kita tinggalkan semuanya sekali. Dan khusyuk ini adalah satu perkara yang mungkin kita boleh baca, kita boleh lafazkan, kita boleh kata disunahkan untuk kita khusyuk, kita cuba untuk khusyuk dalam solat, tapi dia adalah satu perkara yang sukar. Sukar. Apa makna khusyuk ini? Bila kita sebut khusyuk dan sebagainya, adalah seseorang itu dia memahami apa yang dia baca di solat, di dalam solat, dan dia tahu apa yang dia laksanakan di dalam solat. Itu adalah salah satu daripada, dan dia menghadirkan hatinya kepada siapa yang sedang dia berhadap, dia bermunajat dan sebagainya. Itu adalah maksud daripada solat. Dan bila kita ambil ta'arif ini, alhamdulillah, mungkin kita secara husnuzan, kita baik sangka, kebanyakan daripada kita ini alhamdulillah mendapat khusyuk di dalam solat, tetapi tak secara keseluruhan. Mungkin kita dapat khusyuk pada awal takbir kita, Allahu Akbar. Kita tahu Allah Maha Besar, tak ada makhluk yang lebih besar, lebih agung, lebih hebat daripada Allah. Jadi kita dapat pahala khusyuk, insya-Allah Allah SWT berikan pahala khusyuk pada kita punya takbir dan sebagainya. Walaupun kitanya solat yang lain-lain itu, misalnya kata kita tak khusyuk, dah ingat pada lain perkara yang lain, tapi sedikit daripada khusyuk, insya-Allah bila kita baik sangka pada Allah SWT, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memandang solat kita, Allah SWT insya-Allah akan terimalah walaupun sedikit. Jadi bukan berarti kita tak khusyuk dalam solat, kita tinggalkan solat. Itu pun adalah satu, apa orang kata, satu dosa lah. Ini kalau masuk pada bab khusyuk, saya sering dengar statement-statement seperti ini, Ustaz. Engkau kalau nak khusyuk, kau nak kena bayangkan macam kau nampak cahaya dekat depan mata kau. Kan? Oh, ni dah ada kala pun menakutkan hati saya, Ustaz. Dan saya pun mula takut. Bukan saya tak respect orang yang mengeluarkan statement seperti ini, tapi it can be misleading lah, kan? Dia boleh mengelirukan orang-orang awam yang mungkin ada kurang kefahaman terhadap ilmu agama ni, kan? Jadi mungkin bagaimana Ustaz, kalau Ustaz boleh nasihatkan kita, kan, bagi huraian-huraian seperti ini, huraian yang mana ada unsur-unsur yang boleh mendatangkan perkara yang saya boleh katakan terkeluar ring sikit, Ustaz. Keliru. Dia bukan keliru je, ni boleh terkeluar ring. Dia pernah mengatakan kepada aku, Jad, kau kalau solat, kau nak kena bayangkan ada cahaya depan mata kau. Kan? Kalau imagine kalau aku tengah takbir sekarang, tapi depan mata aku cahaya spotlight. Ada cahaya spotlight. Tapi dia mengatakan kau nak kena bayangkan depan mata kau ni ada cahaya. Dan kau nak tutup mata kau bayangkan itu cahaya. Itulah aku tak nak cakap. Bila dia mengatakan itulah dot.
mana Tuhan kamu. Ni so dia cakap apa dah? Kau belum kenal diri kau lagi. kan? Betul. Belum sampai lah. Betul. Aku agree dengan kau, Jad. Aku tahu orang dia pun kita tak cakap. Dia step handphone dia. Dia step keliru lah. Dia pakai baju putih tu. Bab cahaya-cahaya ni aku tak nak ambil tahu. Cahaya Aku cincin punya dia tu. jalan kusyuk aku lain. Jalan khusyuk kau macam mana tak? Aku kalau aku solat lah, ni kisah benar lah untuk aku diri Okay. aku. Sebelum kita kasih laluan kepada ustaz, kita mungkin tanya Benar kepada cerita aku aku selalu anggap solat aku ni macam solat terakhir lah. Solat terakhir aku. Macam lagu Sudirman Salam terakhir. Jadi bila aku selalu fikir ni solat terakhir aku macam serius sikit lah. Kira ni last punya solat dah. Ni tips juga tau ni. Kira aku macam solat, okay ni last punya solat dah ni. Dan lepas ni dah tak ada solat lagi lah untuk aku lah. Kira dah pass away lah. Dah kiok kan. Jadi aku mati macam aku serius sikit tak. Bukan pasal takut mati tak lah. Amal ibadah pun belum cukup lagi ni kan. Kurang banyak ni bro. Betul. Jadi part tu satu one of aku punya factor lah yang aku masukkan lah. Jadi aku anggap aku punya solat ni solat terakhir untuk aku lah. Begitu. Ini first time aku nampak kau very sentimental tau. Sentimental ke? So aku nampak kau macam macho nak step mana aku punya banyak kisah nak alpha male. cerita. Banyak kisah nak cerita. Tapi aku kasih peluang untuk ustaz lagi. Aku jaga timing ni. Aku takut apa tau Ipul. Aku takut menitisnya air mata. tak ada, korang tak dapat jam. Aku nampak jam. Aku jaga timing ni. Okay. jam lah ni. Okay, alright. Apa mungkin Al-Fadil Ustaz silakan. Boleh kita tambah daripada jawapan daripada Eric tadi Jadi Alhamdulillah tu mengingatkan kita, Alhamdulillah bila kita berada di Mesir, dulu saya berada di Mesir untuk ilmu, ada sebahagian daripada masjid. Jadi imam-imam solat, biasanya kita di sini imam-imam solat itu suruh kita rapatkan saf. Fa inna tasfiyatus sufufi min tamamis solat. Tapi ada sebahagian masjid kadang di Mesir, Alhamdulillah mungkin boleh kita praktikkan di sini, dia sebut sallu salatal muwaddi'. Itu solat dah kamu seperti solat seolah-olah kamu nak meninggalkan. Ini adalah solat yang terakhir. Oh, imam cakap gitu. Imam cakap macam gitu juga. Bulu roma betul naik sih. Level kau dah macam imam juga. Masjid mana? Masjid kat Mesir lah. Bukan sembawang kan? Aku dah macam nak kena pergi sana lah. Ada cara dekat. I also pray like that. Aku suspect dia check Google ni. Jadi kalau apa yang Abang Eric kata tadi, kalau kita baca dalam kitab Ihya bab solat dan sebagainya, kita akan jumpa lah tu antara perkara-perkara yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali dan ulama-ulama lain. Cara-cara bagaimana kita menghadirkan hati kita menundukkan hati kita, jiwa kita di dalam solat, kita hanya tumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada soalannya, lanjutan pada soalan yang ditanya tadi, simple. Kita bila nak belajar satu-satu ilmu, itu agama ini bukanlah perkara yang menyusahkan kita ataupun perkara yang menyulitkan. Sebab tu kita dianjurkan untuk mengambil ilmu daripada alim ulama, dan alim ulama yang kita ambil ilmu ini adalah alim ulama yang diiktiraf, yang mana ilmunya itu daripada sumber yang sahih, kemudian mempunyai sanad yang bersambung ambil daripada guru sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengajarkan kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab yang tidak menyulitkan ataupun kitab-kitab yang tidak keluar daripada manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah dan sebagainya. Jadi bila disebutkan contohnya dalam kitab Risalatul Jami'ah, Risalatul Jami'ah ini adalah kitab yang mungkin kalau di beberapa negara itu diajarkan kepada murid-murid kindergarten yang baru mula nak mempelajari ilmu fiqh contohnya umur 7 tahun ataupun 8 tahun dan sebagainya. Disebutkan ta'rif khusyuk. Di antara ta'rif khusyuk yang disebutkan dalam kitab tersebut secara ringkas adalah memahami apa yang dia kata dan mengetahui apa perbuatan yang sedang dilakukan, kemudian menghadirkan hati. Itu simple as that. Jadi kalau kita lihat daripada pengalaman orang yang mengatakan, contoh bila kita nak dapat khusyuk, kita mesti lihat cahaya dan sebagainya. Itu mungkin itu adalah perkara-perkara yang menyulitkan. Jadi kadang orang kita sampaikan mungkin ini pemahaman sebahagian daripada orang, tapi bila disampaikan kepada golongan awam, mereka akan salah faham dan sebagainya. Mereka akan salah faham, contohnya seperti nampak cahaya itu apa? Cahaya itu Tuhan.
Sedangkan kita tahu di dalam akidah kita belajar bahawa Tuhan itu tak menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi orang awam dan sebagainya boleh memahami cahaya itu adalah Tuhan dan sebagainya. Tuhan menunjuk, menampakkan dirinya dan sebagainya. Jadi ini adalah jelas perkara ini adalah perkara yang salah di dalam akidah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menerima ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu kalau ada akidah ni itu memang jelas-jelas sudah salah. Dan ini cahaya dan sebagainya ini adalah perkara-perkara yang kita kata sulit lah. Jadi kalau selagi tak nampak cahaya dan sebagainya, adakah tinggalkan solat sampai bila-bila selagi tak nampak cahaya dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita tak tahu di mana sumbernya. Dan orang yang bercakap pun tidak tahu sama ada dia itu adalah ulama, orang alim dan sebagainya. Sebab itu perlu untuk kita ambil ilmu itu daripada para ulama, alim ulama yang diiktiraf kemudian daripada kitab-kitab yang mu'tabar. InsyaAllah. Wow. Ni saya rasa Ustaz, saya sangat-sangat beruntung lah malam ni kan, kerana bukan setakat kita dapat santapan ilmu kita dapat kesedaran. Banyak kesedaran. Tapi tengok muka kau macam aku tak nak sedar diri pula. Banyak kesedaran. Betul je lah. Betul. Aku kadang bukan apa, aku kadang kesian juga tengok Ipul. Bukan aku nak kutuk dia selalu lah, tapi muka dia memang minta kena kutuk. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Bersangka baik. Tapi macam tadi Ipul cakap memang aku tengok dia level dah lain lah. Tapi tu pun tip, lupa lah belajar kat mana ke atau macam ni lah dengar kat syarah ke apa, memang ada ni lah, bukan aku yang buat sendiri tu benda. Oh, aku ingat kau yang gubahkan itu falsafah tu kan. Tidak, jangan salah anggap, kawan belum sampai level main-main je kat bawah. Alhamdulillah lah, Masya Allah. Malam ni kita sangat-sangat beruntung kan. Walaupun soalan-soalan yang ada kaitan dengan solat, yang ada luar kaitan daripada solat juga dapat terjawab Alhamdulillah, Masya Allah. Berbual-bual dah berapa dah, 1 jam lebih Tan keeper marah je. Aku tengok Apple tadi, dia jeling kat aku tau. Dia bukan jaga time. Habis? Dia jaga time makan. Aku dah dengar perut dia bunyi tu. Tadi kan banyak bunyi kan. Punya motor pun. Aku ingat beat rap outro aku. Tak. Bukan Oh, ini beat perut dia lah. Jangan banyak makan malam. Dah ustaz dah nasihat, korang tak dengar. Dia punya perut dah bunyi dung. Nak perata cakap lah. Perut keroncong lah. Kalau dia hardcore Ustaz. Lagu hardcore, heavy metal ke. Tapi ada tips juga tau sebelum kita akhir kan. Kadang perut kita kalau lapar, solat pun boleh tak khusyuk tau. Nak tanya apa kata? Tak apa. Simpan Asyik tanya bila mau game sih bu. Aku banyak nak tanya ni sebenarnya. Dari aku kasih korang 2 peluang banyak Saya tak tanya ada banyak saya tenang kasi. Malah dia jawab lagi. Saya pantau lah. Ustaz pantau Ustaz dah kasi kau green light tau Apple. That means okay, bagi penonton-penonton kalau nak tanyakan soalan boleh tanya kepada Apple juga. Next week kau pakai sungguh Aku part berlakon memang okey sikit lah. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Okey, bagi penonton yang menonton, terima kasih untuk menonton. Dari sebelum kita nak mengakhiri sesi kita ni, bagi mereka yang ada soalan soalan Apa-apa soalan lah betul. Saya sudah sediakan bagi mereka yang ada soalan ataupun perkara-perkara yang ingin kita ketengahkan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita, bolehlah hantarkan kepada email kita. Saya sudah letakkan email di bawah video ini. Awak boleh lihat sendiri. Itu email kami pada admin@seekers-nest.com. Okey, jadi ini adalah email kita. Ataupun tidak, awak boleh langsung DM kami di Facebook page Seekers Nest Media. Baik. Jangan lupa share. Minta tolong. Like and share. Biar beramai yang manfaat. Jangan lokek-lokek. Jadi tapi kalau orang nak PM Apple direct pun boleh kan? Boleh. Okey, aku kasih nombor telefon dia. 99999. Okey, dan bagi mereka yang
menyokong konten kita ini dan suka pada kita punya konten, kerana Physical SNES Media ini adalah satu platform dakwah, bolehlah kalian hulurkan sokongan dan bantuan anda kepada Patreon page kita ini. Saya sudah letakkan link juga di bawah video ini, Patreon page kami. Sila lungsuri kepada www.patreon.com/SeekersNestMedia. Ada manfaat dia ni semua, buat ni semua kira untuk akhirat juga apa? InsyaAllah kalau mereka yang sokong kita punya konten lah. Kerana konten kita ni semua, again, kita ni adalah sukarelawan, volunteers kan, termasuk Al-Fadil Ustaz kita meluangkan masanya. Jadi kita amat beruntung lah kerana dapat dibimbing oleh Al-Fadil Ustaz kita. Dan bagi mereka juga, sebelum kita mengakhir lagi, bagi mereka yang belum ketahui, kita podcastnya Sahabat Bertanya ini, kita ada upload di Spotify. Spotify. Jadi ada juga boleh dengar InsyaAllah yang mereka yang mana mereka on the way lagi kerja ke, dekat office ke kan, tapi bukan dalam toilet tadi Ustaz cakap dalam toilet tak boleh lama. Jadi bolehlah mereka mendengar kami, mendengar huraian-huraian daripada podcastnya Sahabat Bertanya, insya-Allah. Dari itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Syukran jazilan. Jujur saya mengatakan Ustaz, terima kasih pun tak cukup, kerana ini ilmu akhirat kita. Betul. Saham untuk kita faham. Kita tanya, kita faham, kita belajar juga. Kita amalkan. Jadi insya-Allah. Kalau boleh nak balas macam rap balik tadi Ustaz, betul. Tadi macam Eastside ini sekarang Westside ni. Westside Macam mana? Alamak, tak pandai dah kata ni. Ustaz kalau nak saya buka beat Ustaz. Masuk. Kalau Ustaz boleh, sebelah Ustaz pun mesti boleh. Ustaz Westside, aku Dia bukan tinggal nak Westside buka beat dia, nampak? Dia tinggal nak buka beat dia. Nampak? Ini beat sudah masuk. Kepala dah goyang. Tapi Ustaz tak. Tafadhal Ustaz. Dalam bahasa Arab pun boleh. Tak ada ilham lagi. Okey, duduk dalam toilet dulu. Kita kasih Ustaz muka dulu. Orang sebelah dia. Kau dalam Kita ingin memperkenalkan rapper yang paling terhandal di Singapura daripada Marsiling, iaitu Brother Eric People. Yo. Masuk rap. Okey. Hari ini hari Selasa. Dah, selamat malam semua. Alamak. Janganlah. Kawan bukannya spontan punya kaki. Kau belum kenal diri kau lagi. Baik. Dah penutup. Jadi kepada penonton yang menonton dan pada pendengar yang mendengar, jutaan terima kasih kerana sudi mendengar dan menonton Sahabat Bertanya. Dan insya-Allah nantikan bagi episod yang seterusnya daripada kami, iaitu saya Indra Sahib dan saya Izzat Koki. Saya Eric People. Daripada podcastnya Sahabat Bertanya. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa solat. Jangan lupa masuk toilet, keluar toilet kaki mana. Woo.